Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. InsyaAllah hari ini kita akan belajar apakah hukum mempelajari tajwid. Hukum mempelajari tajwid ialah fardu kifayah. Bagaimanapun membaca Al-Quran dengan bertajwid, hukumnya fardu ain. Kenapa penting kita mempelajari ilmu tajwid? Okey, yang pertama, sebagai contoh, sekiranya kita melakukan kesalahan dari segi baris, ia akan mengubah pada makna ayat. Saya berkongsi pengalaman ketika masih belajar dahulu, apabila seorang imam solat Isyak yang tersalah bacaan surah Al-Fatihah disebabkan baris pada perkataan an'amta. Beliau telah membaca surah Al-Fatihah dengan siratal ladzina an'amtu alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kesilapannya ialah pada baris an'amta dibaca dengan an'amtu. Dari segi maksud, an'amta ialah engkau beri nikmat. Dan apabila dibaca dengan kesalahan dari segi baris, an'amtu, maksudnya aku memberi nikmat. Jadi bayangkanlah betapa besar kesalahan sekiranya kita membaca ayat Al-Quran dengan kesalahan dari segi baris. Ia boleh mengubah kepada makna ayat. Dan yang kedua, dari segi wakaf dan ibtida. Apabila kita berhenti ataupun memulakan sesuatu bacaan. Sebagai contoh, Ahmad makan buah naga di tepi sungai. Sekiranya kita berhenti pada ayat seperti ini, Ahmad makan buah naga di tepi sungai. Dua ayat ini akan memberi maksud yang berbeza. Begitu juga dengan ayat Al-Quran. Dari segi wakaf dan ibtida, yang memberhenti dan memulakan bacaan mestilah sesuai dengan maksud ayat. Kesalahan yang ketiga ialah dari segi panjang pendek bacaan. Sebagai contoh, apabila kita membaca huruf mad dengan kadar satu harakat, ataupun kita membaca ayat yang tidak sepatutnya dibaca dengan dua harakat. Contohnya, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kebanyakan murid-murid membaca ayat tersebut dengan Qala Rabbana. Sedangkan ayat sebenarnya ialah Qala Rabbana zalamna. Maksud ayat ini ialah Qala Rabbana, dia berkata atau berdoa kepada Tuhannya. Bila dibaca dengan ayat Qala ataupun tak sampai dua harakat, ini merujuk kepada seorang, iaitu Nabi Adam sahaja. Sedangkan dalam ayat Qala Rabbana, mereka berdua iaitu Adam, Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa kepada Tuhannya. Jadi jelaslah di sini betapa pentingnya kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan harakat yang betul. Kesalahan yang seterusnya ialah dari segi makhraj huruf. Contohnya antara hamzah dan ain. Okey, sebagai contoh dalam ayat azabun alim. Azab yang pedih. Tetapi apabila dibaca dengan azabun alim, maksudnya akan berubah kepada azab yang maha mengetahui. Jadi dari situ kita lihat betapa pentingnya Al-Quran ini dibaca dengan bertajwid. Kerana ia adalah kalam Allah yang perlu dijaga dari segi makhraj dan sebagainya.
InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri akan datang. Sama-samalah kita mengambil masa untuk terus mempelajari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل